Untuk hari ini kita akan tengok kepada conditional probability. Di dalamnya ada mutually exclusive. Okey, mutually exclusive. Okey, kamu boleh lihat kat sini dia ada 3 rules di sini. Okey, mutually exclusive. Dia ada 3 rule. Rules yang pertama dia relate dengan OR. Okey, when two event A and B are mutually exclusive, okay, the probability that A or B, nampak? A or B. So, OR perkataan di sini. So, formulanya adalah probability A OR. So, ini adalah simbol OR. Okay. Okay, simbol OR B. Equal. So, equal probability A plus. Kalau OR, maksudnya you kena plus. Okay, plus probability B. Okay, itu rules yang pertama. Rules yang kedua. Rules yang kedua adalah not mutually exclusive. Not mutually exclusive. That mean is for two event A and B, that mean is probability A or B equal probability A plus probability B. Tapi kamu kena tolak. Okay, tolak dengan apa? Tolak dengan probability A and B. That mean is dalam probability A ni dia juga memenuhi syarat probability B. So kita kena minus dia. Alright? Okay, itu adalah rules yang kedua. Rules yang ketiga, okay, rules yang ketiga sekiranya 3 event. Okay, 3 event. Okay, so kalau 3 event, so ada tambahan kat sini C di sini. Okay, lepas tu baru tutup bracket. Probability A or B or C. Sebab dia 3 event. Okay, probability A or B or C. Okay, so solution dia macam mana? Solution dia probability A plus probability B plus probability C. Tapi dia kena tolak. Okay, kenapa dia perlu kena tolak? Sebab dia tak nak probability yang bertindan. Apa yang bertindan? Probability A and B minus probability A and C minus probability B and C minus plus. Okay, plus dengan probability A and B and C. Dia juga probability A dalam masa yang sama dia juga memenuhi syarat probability B dan juga probability C. Okay, so faham? Ada 3 rules yang perlu kamu ingat. Rules pertama, rules kedua dan rules ketiga. Ketiga-tiga formula ni akan diberikan semasa kuis final exam nanti. So tak ada masalah. Yang pasti kamu kena faham function formula tersebut. Okey, jelas semua? Hello. Jelas. Okey. So kita tengok contoh. You bila tengok contoh baru you mudah faham. Okey, so kita tengok contoh kat sini. Okey, contoh di sini, a container has 15 sweet of different flavors. Okay, 5 orange, 4 lemon, 3 strawberry, 3 mint. Okay, if a sweet is picked up at random from the container, find the probability that it is. Nampak? So, soalan yang pertama dia nak orange or lemon. Okay, yang kedua lemon or strawberry or mint. So yang ini 2 event. Event orange, event lemon. Soalan B ni lemon, strawberry and mint. Dia ada 3 event. So kamu akan nampak lah. Okay, so perkara pertama sekali apa yang perlu kamu lakukan adalah kita declare first. Okay, firstly kamu kena declare. Apa yang perlu kamu declare? Okay, so kamu declare kat sini. Sebab ruang kita terhad, so saya terpaksa lah. Okay, so apa yang perlu kamu declare? Okay, kita declare
Let, okay, let A. Okay, let A, saya kata let A equal to event that orange flavor is selected. Okay, is selected. Nampak ya tulisan saya? Font dia agak kecil sikit lah saya buat. Okay, itu untuk A. A refer kepada orange. Okay, let B equal to lemon. So kamu tulis sepenuhnya, even that lemon flavor is selected. So kat nota ni saya short form lah supaya kamu lebih jelas lah. So kalau dalam nota kamu tulis A, event that orange flavor is selected. B, let B, event that lemon flavor is selected. So word dia sama sahaja. Okay, let's see. Let's see, kita katakan strawberry. Okay, strawberry. Okay, let D kita katakan sebagai mint. Alright, so you dah declare. First, you dah declare A flavor, okay, orange flavor, B lemon, C strawberry dan D adalah mint. Okay, first you dah declare. Alright, second apa yang perlu kamu buat? Kamu keluarkan input dia. Okay, keluarkan input dia dahulu supaya senang kamu nak jawab. Okay, apa input yang kamu boleh dapat? Okay, yang pertama adalah sample space. Sample space dia berapa? Hello class. Yes, so sample space dia adalah 15. That means is total up. Okay, total up flavor. Okay, total up flavor dia. Okay, so kita tengok event A, that means is orange. Berapa bilangan orange? 5. Okay, and B adalah lemon 4. And C berapa C? C strawberry 3. Okay, and D adalah mint pun ada 3. Okay, so you keluarkan dahulu input yang ada. Okay, saya repeat again. Sample space NS 15. Okay, bilangan event A iaitu orange 5. Bilangan event B lemon 4. Bilangan event C strawberry 3. Bilangan event D mint flavor 3. Okay, so apa yang perlu kita buat? Kita selesaikan soalan dia. Soalan dia nak apa? Okay, soalan A. Okay, soalan A. Saya buat kat sini lah. Okay, soalan A. Soalan A dia kata orange or lemon flavor. So, so probability. Okay, orange apa dia? Orange adalah A. Or. Okay, or. Saya betulkan sikit dia punya notation dia. Okay, or lemon flavor is B. Okay, sebab dia nak 2 sahaja kan. Okay, so dia nak 2 sahaja. So you just masukkan je lah probability A plus probability B. Okay, probability A kita apa? A kita adalah 5. So 5/15. Tambah probability B is lemon 4/15. So sama dengan 9/15. So you kecilkan 3/5. You tinggalkan jawapan dalam fraction pun boleh. Okay, faham? Faham kelas? Faham. Okay, next
tulisan dia ni macam kecil sangat kan. Okey. Okey, so next adalah B. B apa dia B? Okey. B, lemon, strawberry or mint. Okey. So kita ada probability lemon adalah B. Okey. Plus. Okey, plus yang ni untuk soalan dia. Okey, probability lemon equal to B. Strawberry adalah probability C. Okey, plus mint flavor, probability D. Okey, so probability B adalah 4/15 plus probability C 3/15 tambah D, mint flavor pun 3/15. Okey, sama dengan. So you calculate, kamu akan dapat 2/3. 2/3. Okey, faham kelas? Faham? Yang ini untuk rules yang pertama, iaitu mutually exclusive. Dia direct question sahaja. Okey, sebab dia tak bagi syarat kat situ. Okey, just orange or lemon. Lemon or strawberry or mint. So dia direct question sahaja. Okey, next. Okey, next. Kita tengok soalan yang bersyarat ni. Soalan yang bersyarat. Okey. In a hospital unit, there are 8 nurse and 5 physician. Okay, 7 nurse and 3 physician are female. Okay, if a staff person is selected, find the probability that the subject is nurse or male. Okay, so you kena faham soalan. Okay, so macam biasa, you kena declare dahulu. So, kita declare, saya ringkaskan supaya kamu mudah. Okay, let A kita katakan A kita kata nurse. Okay, nurse. So, A ni adalah 8 nurse. Okay, so you declare lah, let A event that nurse is selected. Okay, so B event, let B is physician. Okay, so 5 physician. Saya ringkaskan kat sini supaya mudah kamu faham. Tapi untuk menjawab soalan, make sure kamu declare first lah, seperti soalan di atas. Okay, C kita mentionkan dia sebagai female. Okay, C female and D male. Okay, male. Alright, so sample space kita berapa? Sample space kita adalah 13. Okay, 13. Okay, kenapa 13? Sebab dia adalah 8 campur 5, 13. Sebab dalam 13 sample space kita ni, dia ada female, dia ada male. Kena faham yang tu. Okay, alright. Next. Okay, kita akan tengok. Saya tukar colour supaya kamu lebih jelas lah. Okay, next kita katakan syarat dia. Syarat dia kat sini dia kata 7 nurse and 3 physician. Okay, 7 nurse and 3 physician. So dia ada N kat sini. Nampak N? Okay, so N 7 nurse. Nurse apa dia? Nurse probability A kan? Okay, probability A. N physician probability B. Okay, probability nurse and B. Okay, so yang ini syarat yang ni. Okay, next. So soalan dia diminta probability nurse. Dia nak nurse adalah A. Probability A or probability male, iaitu D.
Okey. So sama dengan probability A plus probability D. Minus kenapa minus? Kita tak nak yang ada dua-dua syarat ni. Okey. Kita tak nak yang ada dua-dua syarat ni. Dua syarat ni yang macam mana? Dia nurse, dalam masa yang sama dia female. Kita tak nak. Okey. Sebab kita nak or. So you kena tolak probability A and D. Okey. So probability A kita berapa? A kita adalah 8/13. Okey, plus probability D probability D adalah apa dia D? D adalah male. Okey, male kita berapa male? Dapat tak male kat sini? Ni 3 physician are male. So 3/13. Okey, tolak dengan nurse and male. Nurse and male 1/13. So sama dengan 10/13. Faham tak? Ke tak faham? Tak jelas? Okey, so kalau tak faham, saya tunjukkan dari segi gambar rajah. Okey, gambar rajah. Okey, hospital. Okey, di hospital kita ada dua. Okey, kita ada dua kategori. Apa kategori kita? 8 nurse. Okey, 8 orang nurse dan 5 physician. Okey, yang ni faham? Yang ni faham kelas? Hello, kelas? Faham? Okey, saya keluarkan dalam bentuk rajah pokok. Okey, 5 adalah physician. Okey, so dalam sebuah hospital kita ada 8 orang nurse dan 5 orang physician. Okey, 7 orang nurse. Okey, 7 orang nurse dan 3 physician ni adalah female. Kita faham ayat dia. So 7 orang nurse. Okey, daripada nurse ni 7-nya adalah female. Okey, female. Okey, 7 nurse female. So nurse yang male berapa? Seorang lah kan? Seorang male. Okey, sebab dalam 8 orang nurse ni 7 female dan seorang adalah male. Info yang dia kata 7 orang nurse ni adalah female. So seorang ni adalah female. Male. Okey, untuk 5 physician ni, 5 physician, okey, 5 physician ni 3 physiciannya adalah female. So 3 physiciannya adalah female. So male dia berapa? Male dia 2 lah. 2 male. Okey, so soalan kita, dia nak nurse atau male. Okey, dia nak nurse atau male. Okey, so nurse kita ada berapa nurse? Nurse ada 8 orang. That's why lah 8/13. Okey, probability D adalah male. Okey, male ni ada berapa? Male ada 3 lah. 2 campur 1, 3. So 3/13. Okey, kita tolak. Tolak dengan nurse. Nurse dalam masa yang sama dia male. Okey, nurse dalam masa dia male. So syarat dia yang pertama, dia nurse, dia seorang nurse tetapi dia seorang male. So satulah. Tolak 1/13. So you calculate, dia akan dapat 10/13. Faham? Hello kelas, faham ke tak ni? Faham itu dia bersyarat. Okey, nampak syarat dekat sini. Yang ini dia pergi kepada syarat dia ni. Okey, syarat ni. Okey, to event. Okey, to event. So kita kena tolak lah yang mana event dia bertindan. Boleh kelas?
Alright, next. Okay, exercise 7 sila buat dekat rumah. Okay, so kita go through kepada multiplication. Okay, multiplication law of probability independent event. Okay, independent event. Okay, so dalam multiplication law of probability, so kita akan tengok ada dua situasi lah. Okay, sekiranya two event. Okay, two event, so dia probability A and B. Okay, kalau tadi OR. Kalau OR kita tambah. Sekarang N. Okay, kalau N kita akan darabkan dia. Nampak sini? Darab. Okay, ni untuk two event. Kalau three event, you kena darabkan lah untuk ketiga-tiganya sekali. Faham? Okay, so kita tengok kat sini. Okay, kita tengok kat sini. Okay, soalan dia, a pair coin is tossed twice. Okay, sekeping shilling dia akan dilambung sebanyak 2 kali. Okay, determine the probability of getting hit. Okay, getting hit in both toss. Maksudnya you lambung duit shilling tu, untuk kedua-dua lambungan tersebut dia nak hit. Okay, so apa probability yang you boleh dapat? Okay, so macam biasa perkara pertama kita declare lah. Okay, let H equal to hit. Okay, so kamu declare sebagai hit. Okay, so H equal to hit. Okay, let T equal to tail. Kenapa tail? Sebab kita ada dua kemungkinan jawapan sahaja. Sebab kita guna coin. Coin sama ada hit or tail. Alright. So, apa yang you nak dapat? You nak dapat probability hit and notation dia salah. Okay, saya betulkan. Okay, so apa yang kamu nak dapat adalah probability hit and hit. So, macam mana kamu nak selesaikan dia? So, kamu akan dapat dari segi formula for probability H darab probability H, iaitu hit. Hit. Okay, saya tunjukkan dari segi rajah pokok supaya kamu dapat pemahaman. Okay, you all ada coin. Okay, coin kat sini. Okay, kita ada coin. Okay, so coin kamu tu kamu ada dua kemungkinan sahajalah jawapan. Sama ada hit ataupun tail. Okay, hit and tail. Okay, hit and tail. Kalau dari segi probability dia, so dia ada dua lah kan. Sample space dia ada dua lah. Okay, sample space dia ada dua. Sama ada hit ataupun tail. Okay, so bila ada dua, that means is 1/2. Jadi faham 1/2. Okay, and then untuk first toss. Okay, saya tukar color lain supaya kamu nampak. Okay, untuk first toss. Okay, so untuk yang first ni. Okay, untuk yang first toss. Okay, kali pertama kamu lambung duit shilling tu, kamu akan dapat dua keadaan lah. Kali pertama kamu lambung sama ada hit ataupun tail. Okay, untuk first. Okay, untuk first toss. Okay, ni untuk first toss lah. Okay, and then untuk kali kedua. Kali kedua kamu lambung lagi. Okay, kali kedua kamu lambung, kamu akan dapat sama ada hit and tail, hit and tail. Okay, so yang ni untuk second toss. So kat sini kemungkinan jawapan kamu 1/2, 1/2,
1/2, 1/2. Jadi kamu akan dapat 4 kategori jawapan. Betul? Jawapan yang pertama, maybe kamu akan dapat head and head, head and tail, tail and head, tail and tail. Tapi soalan kita nak kedua-duanya sekali head. So, kamu akan dapat kat sini, okay, probability untuk head kali pertama, kemungkinan dia 1/2. Okay, darab dengan kemungkinan kali kedua, kamu lambung duk shilling tu pun 1/2. So, kamu akan dapat conclusion dia 1/4. Okay, boleh kelas? So, yang ni outcome dia kamu akan dapat. Okay, outcome dia. Yang pertama, head and head, head and tail, tail and head, tail and tail. So, kita nak yang mana? Kita nak yang ni sahaja. Okay, kita nak yang head and head. So, head setengah darab dengan setengah. So, kamu akan dapat 1/4. Okay, so ni yang dikata independent event. Independent event maksudnya event yang pertama ni dia tak ada relate pun dengan event yang kedua. Diri dia sendiri sahaja. Boleh kelas? Boleh? Faham? Faham. Okey. Next, kita tengok kepada yang ini. Okey, yang ini. Okey, yang ini kita tengok solution dia macam mana. Okey, solution dia macam mana. Okey. So, kita tengok soalan yang ni. Soalan ni dia kata, okey, two side dice A and B are used in a game. Dice A has 3 red side and 3 white side. Okay. And then dice B 4 red side and 2 blue side. Both are dice are true together. Find the probability that both dice have a red side facing upper. Okay. So, syarat dia, kedua-dua dice tersebut adalah red. Okay. Permukaan dia warna merah, tetapi dia menghadap di atas lah. Okay. Yang kedua, only a dice has a red side facing up. Hanya satu sahaja dadu yang warna merah menghadap ke atas. So, agak pening sikit lah. Okay. So, first kali, you all kena declare dahululah. Okay, so saya ringkaskan dia supaya kamu lebih faham. Okay, R. R untuk red. Okay, red. W is white. Okay, W is white. B is blue. Okay, B is blue. Okay, so kamu ada dua dadu. Dadu A and dadu B. Okay, so yang kita ketahui kat sini, yang ini dia bagi. Okay, so probability, okay, red. Okay, probability red. Yang color red ni untuk dadu A. Untuk dadu A ni adalah 3. Okay, 3/6. Kenapa 6? Permukaan dadu ada 6. Tapi 3 daripadanya adalah red. Okay, so yang kedua, probability, okay, white. Nampak white? Okay, white tapi dice A. Okay, white A, dia pun 3/6. Ni info yang kita dapat. Okay, next adalah probability untuk dadu B. Okay, probability untuk dadu B, red. Okay, red B.
Red dadu B ada 4/6. Okey, probability blue side. Okey, blue side untuk dadu B adalah 2/6. Okey, so ni info-info yang kita dapat. Okey, soalan kita yang pertama adalah A. Both dice are red side facing upwards. Okay, so probability, dia nak probability red. Okay, red A and red B. Dua-dua red. Okay, dua-dua red. So, kamu nampak kat sini, yang red dia berapa? Red A adalah 3/6, red B 4/6. So, darab je lah. Okay, red A, probability red A. Okay, so kat sini saya jelaskan lagi. Probability red A darab probability red B. So, notation tu kamu kena betul declaration tu kena betul lah supaya kamu lebih faham. So, red untuk dadu A adalah 3/6. Darab dengan probability red untuk dadu B 4/6. So, darab seperti biasa, kamu akan dapat 1/3. Okey, faham yang ini? Okey, so next kita pergi kepada yang pertama. Okey, yang kedua, B. Okey, B dia minta only a dice has a red side. Okey, red side facing up. Okey, so dia nak probability only a dice has red side. Okey, red side adalah dia nak yang red side sahaja. Okey, red side. So, kita ada red. Okey, red side saja. So, red B or red A. Red A. Okey, oleh kerana dia nak salah satu sahaja. Okey, dia nak salah satu sahaja. So, selain daripadanya, kita tak nak. Okey, kita tak nak. Okey, yang mana yang bertindan. Okey. Sekejap, saya tengok soalan ni. Sebab dia kata nak satu sahaja dadu. Okey, yang merah. Okey, dia nak satu dadu sahaja. Sekejap, saya lukiskan supaya kamu nampak. Okey, kita ada dice. Okey, dice. Okey, dice. Kamu ada dua dice lah. Dice A dan dice B. Okey, dice A, kamu ada 3 red dan 3 white. Okey, dice B, kamu ada 4 red dan kamu ada 2 B. Okey, 2 blue color. Okey, 2 blue color. So, soalan dia nak padam jap. So, yang ini 2 blue color. Oh, sorry. Dia agak pening sikit yang ni. Kamu kena faham betul-betul. Alright. So, dice. Okay, dice. Kamu ada A and B. 3 red, 3 white. And then B, 3 red dan 2 blue. Okay, so soalan dia nak satu sahaja. Satu sahaja, only a dice has a red facing, side facing. Okay, so probability. Okay, probability red and blue. Okay, nampak? Red and blue. Okay, so dia nak probability red
and blue. Okay, antara biru, red dengan biru ni salah satu sahaja. Or dengan white and red. White and red. Okay, tapi kamu kena tolak dengan probability red untuk dadu A and red untuk dadu B. Okay, sebab kita tak nak yang dua-dua dapat yang sama. Okay, jadi solution dia adalah probability R and B. Okay, R and B. Okay, R and B plus probability white and red. Tolakkan dengan yang inilah. Okay, probability red A and red B. Okay, so kita tengok sini. Okay, probability red and blue. Red and blue. Okay, red and blue yang kat sini. Red and blue. Red and blue. Red dia berapa? Red dia adalah 3/6. Okay, red kat sini red 3. Okay, 3/6. Okay, sebab dia ada N so kamu kena darab dengan blue. Okay, blue apa blue? Blue adalah 2/6. Okay, 2/6. Okay, tambah dengan probability white. Probability white adalah 3. 3/6 darabkan dengan R and R. R ni adalah 4/6. RB. Okay, 4/6. Okay, so tolak dengan red A 3/6 kat sini 3/6 darabkan dengan red yang kedua. Sila off mic, siapa yang tak nak cakap. 4/6. 4/6. Okay, so kamu akan dapat berapa kamu dapat? Kamu akan dapat berapa ni? 3 darab 2 6 36 tambahkan dengan 12/36 tolakkan dengan 12/6. Okay, so dapat 6/36 1/6. Okay, so probability untuk dapat hanya satu sahaja dice yang red side facing up tu adalah 1/6. Okay, dia agak pening sikit lah yang ini. Okay, so kamu boleh baca dan fahamkan. Okay, untuk example 14 ni you all try buat sendiri, tengok apa hasil dia. Okay, saya nak tunjukkan yang example yang ini, example 15. Okay, untuk example 15, okay, diberi dalam bentuk table. Nampak? Diberi dalam bentuk table supaya kamu faham lah. Okay, color red, number of marble 6. Color green, number of marble 5. Color blue, number of marble 4. So, kita declare. So, you declare kat sini, let R equal to red, let G itu green. Saya short form je lah kat sini. So, you all declare dia betul-betul lah. Let B equal to blue color. Okay, the table above shows the number of color marbles in a bag. 2 marbles are drawn. Okay, nampak? 2 marbles are drawn at random from the bag. Find the probability that the 2 marble drawn of
the same color. Dia nak warna yang sama pula. Okay, warna yang sama. Okay, warna yang sama, that means is you akan dapat probability. Okay, probability kali pertama kamu ambil marble tu dua-dua warna merah. Okay, off mic. Okay, yang kedua sebab dia kata same color. Okay, same color. So kita tengok, kali pertama kamu ambil marble tu color merah, kali kedua kamu ambil marble pun warna merah. So kita kata red and red. Okay, or ataupun okay, ataupun situasi jawapan kamu akan dapat dua-dua green, or situasi kamu akan dapat dua-dua blue. Okay, so probability kita berapa yang kita boleh dapat. Okay, sebab dia nak same color kat sini. Two marble, okay, two marble same color. So kamu ada 3 kemungkinan jawapan lah. Kenapa 3 kemungkinan jawapan? Sebab kamu ada 3 jenis marble, red, green and blue. Okay, so solution dia, okay, probability, okay, probability, okay, probability red and probability red. Okay, nampak? Probability red and probability red. Okay, ni untuk satu situasi. Plus probability green and probability green. Kenapa kita pakai and? Sebab dia nak same color. Okay, dia nak same color. Melainkan kalau soalan tu kata find the probability two marble different color. So kalau different color, dia or lah. Okay, so close bracket plus, okay, probability blue color and probability blue color. Okay, so apa yang kita akan dapat? Kali pertama red adalah 6. 6 per 15. Kenapa 15? Sample space kita 15. Betul? Sample space kita 15. Okey. And okey, kali pertama kamu ambil marble tersebut dia dah warna merah. So warna merah kat sini akan berkurangan sebab kita nak ambil same color. Okey, same color. So dia akan berkurangan. So dia akan jadi 5 per 15. Okey, untuk satu situasi. Plus situasi yang kedua, green color. Kali pertama dia ambil guli dalam beg tu ada 5 warna hijau. So 5 lah. Probability dia 5 per 15. Next. So dia akan kurang 1. 4 per 15. Okay, close. Plus. Okay, plus blue color. Blue color kali pertama dia ambil ada 4 warna biru. So 4 per 15. Darab dengan 3 per 15. Kenapa dia berkurangan? Sebab dia nak same color. Okay, same color. Kali pertama ambil red, kali kedua red. So tak mungkinlah bilangan dia akan sama. So you calculate. So saya ringkaskan, kamu akan dapat 31 per 105. So you calculate betul-betul lah. Saya short form je lah kat sini. Faham tak kelas yang ini? Faham? Okey. Kalau siapa yang tak faham, saya tunjukkan melalui rajah pokok. Okey, rajah pokok dia macam ni. Cerita dia. Okey. So kamu ada bag. Okey, dalam bag ni. Okey, dalam bag ni ada 3 jenis marble. Okey, ada 3 jenis marble. Okey, iaitu red, ada green, ada blue. Okey, so red ni ada berapa? Red ni ada 6 per 15. Green ni ada berapa? 5 per 15. Blue ada berapa?
4/15. Okey, ini bilangan asal. Bilangan asal warna marble di dalam beg. Okey, so kali pertama kamu choose, untuk rate ni masih lagi ada 6. Okey, katakanlah second kamu pilih. Okey, dia nak rate juga. So, kat sini dah berkurangan 5/15. Sebab kali pertama kamu dah ambil rate. Okey, ini kali pertama kamu ambil rate, kali kedua pun kamu nak ambil rate. So, dia dah kurang 1 marble. Okey, untuk yang green. Untuk yang green, okey, kali pertama kamu ambil marble green tu adalah 5. 5 biji marble ni ada dalam beg warna green. Okey, kali kedua kamu ambil pula marble yang kamu dah ambil satu tu warna green tu. So kat sini dah berkurangan. Jadi 4/15. Okey. Alright. So ini kali kedua kamu ambil. Okey. Probability dia 4/15. Okey, next adalah blue marble. Okey, blue marble kali pertama kamu nak ambil marble tersebut, jumlah yang ada dalam beg tu 4. Okey, kamu dah ambil dah marble yang pertama ni. Nak ambil marble yang kedua. So, total up dalam beg tu ada 3/15. Faham kelas? Hello? Faham Okey. Okey, so ini dia tunjukkan dalam bentuk table. Yang ini dia punya solution dia. Okey, sebab dia nak same color. Dua-dua marble tu same color. Okey, so kali pertama ambil red, kali kedua ambil red. Okey, ataupun kali pertama ambil green, kali kedua pun ambil green. Ataupun kali pertama ambil blue, kali kedua ambil blue. Alright. So ini raja pokok dia supaya kamu faham dia punya solution dia. Okey, itu sahaja untuk multiplication law of probability. Okey, untuk independent event. Ada soalan kelas? Sebelum saya pergi kepada last. Ada soalan? Hello? Tak ada, faham? Ruben dapat lain? Ruben dapat berapa Ruben? Cuba baca. Yang Ruben punya. Okay. So, you calculate. Make sure kamu calculate dia ni. Letak kurungan jangan main lump sum je. Mesti letak kurungan sebab dia operation yang berbeza-beza. Okay, done? Alright, next. Boleh saya teruskan kelas? Okey, untuk yang seterusnya, yang ni pun ringkas sahaja, tak susah. Okey, untuk yang seterusnya kita akan tengok kepada expectation. Okey, expectation. Okey, expectation ni adalah jangkaan kita lah. Okey, jangkaan kita. Okey, biasanya expectation ni kita guna dalam business lah. Okey, dalam business, you nak menentukan business kamu tu berjaya atau rugi ataupun biasa-biasa sahaja. Okey, so dalam expectation kamu akan if X is randomly selected from a population, then the means of X, nampak ni? Sekejap ya. Lupa keluar pen. Okey, mean of X is called expected. Okay, expected value of a random variable. So X expected notation dia adalah E. Okay, E expectation. Okay, E X. X ni event dia lah. Okay, the expected value is used to determine the expected outcome. Okay, dia nak menentukan outcomes dia. Outcomes bagi eksperimen tersebut, gain. Okay, gain ni untung lah. Okay, loss ataupun rugi dalam satu masa. Okay, jangka masa yang panjang lah. Okay, jadi teori dia kata apa? Okay, teori dia kata expectation equal to 0. That means is dia
success or loss is that is expected to equal. Dia sama balance. Dia tak sukses ataupun dia tak rugi. Okay, ataupun expectation x more than, okay, more than 0, that mean is success. Okay, success. Kalau less than, of course lah, loss. Okay, so formula expectation adalah E equal to P N. Okay, N. Okay, so apa maksud dia? Okay, maksud dia adalah E ni expectation value of the continuous random variable. So E ni expectation lah. Okay, E untuk expectation. N di sini attempts. Attempts made. Bukan yang tadi. Kalau yang sebelum tadi NS. NS tu bilangan sampel. Okay, bilangan sampel dia berapa? Ataupun bilangan event dia berapa? Okay, tapi untuk expectation, N ni adalah attempt. Maksudnya berapa kali satu-satu event tu dilakukan. 3 kali, 4 kali, so attempts. Attempts made. Okay, and then P macam biasalah, probability. Probability of the event happening. Okay, probability dia. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama, so simple sahaja. Find the expecting of obtaining a number 3 with 5 true of a dice. So you tengok, dia nak nombor 3. Okay, dalam 5 true of a dice. So 5 true of a dice ni, that mean is attempts. Okay, attempts. Okay, attempts made. Okay, so solution kita, okay, sample space kita macam biasa. Sample space kita sebab kita pakai dice. Sample space kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. So expectation kita probability. Okay, probability untuk kamu dapat nombor 3 ni. Untuk kamu dapat nombor 3 ni. Okay, so N3 divide by NS. Sample space kita lah. Okay, so untuk you dapat nombor 3 ni pada satu-satu dice ni adalah apa dia? Pada satu dice ni ada nombor 3 ni ada berapa? 1 sahaja kan? Jadi 1/6. Okay, so probability untuk dapat 3 pada satu-satu dice ni adalah 1/6. Okay, ini probability dia. So expectation dia. Okay, so expectation dia. Okay, so expectation dia E expectation equal to probability N. N ni adalah attempts. So E probability 3. Probability 3 berapa? 1/6. Darabkan dengan N. N ni apa? Attempts dia. So 5 kali balingan. So 5 kali balingan. So expectation dia 5/6. Okay, 5/6. So itu solution dia. Senang kan? Sangat mudah. Faham kelas? Okay, faham. Okay, next. Next kita tengok. Okay, Zainal throwing a die. If it is 3, okay, if it is 3, Lily will give 4 ringgit to Zainal. Okay, 4 ringgit to Zainal. If Zainal fail, okay, if Zainal fail, he must give 1 ringgit to Lily. How much money is expected to be received by Zainal? Okay, so kita tengok kat sini. So kita tengok, you buat dalam bentuk table supaya kamu faham. Okay, so saya create table supaya kamu nampak lah. Okay, expected value. Okay, expected value. So kat sini probability X equal to X. So kita tengok sini. So
Okey. Dia kata Zainal throwing a die if it is 3. So nampak sini. Kalau dice tu bernilai 3, okey. Number 3, okey. Number 3, Zainal akan dapat RM4. Okey. So kalau number 3 Zainal akan dapat lah. So plus RM4. Okey, Zainal akan dapat RM4. Siapa tu jawab? Okey, Zainal akan dapat RM4. Okey, kalau dia baling dadu tu dapat nombor 3, so dia akan dapat RM4. Okey, selain daripada nombor 3, okey, ni if Zainal fail, okey, selain daripada 3 lah. Okey, selain daripada 3, okey, Zainal kena bayar. So Zainal kena tolak duit dia lah, minus RM1. Okey, sebab he must give RM1 to Lily. So dia kena tolak RM1. Okey, so kita tengok jangkaan dia. Alright, so dari segi penulisan dia, probability, okey, X equal to 3. Okey, X equal to 3. Okey, yang ini nombor 3. Untuk dia dapat nombor 3 dalam satu-satu dadu tu ada berapa? Sample space dia ada 6 lah kan. 3, 4, 5, 6. Okey, so NS dia 6 lah. Sebab dadu tu ada 6. Tapi dia nak nombor 3 saja. So probability dia, kemungkinan untuk dia dapat adalah 1/6. Okey, 1/6. Okey, selain daripada nombor 3 ni, ni yang saya mentionkan semalam. Okey, kita boleh guna bar. Okey, X bar. Selain daripada nombor 3. That means is 1 tolak 1/6. So 5/6. Ataupun kalau you tengok dalam nilai sample space ni, dia nak nombor 3 sahaja. So selain daripada nombor 3 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5/6. Ataupun you pakai notation X bar. Okey. So jumlah expectation, okey, sigma expectation dia adalah 1. Okey, sekali je lah dia baling. Okey. Alright. So kita tengok kat sini. Okey. Expectation, probability N. Okey, probability N. So E expectation, okey, RM4. P ni profit. Probability. Okey, probability kalau dia dapat 3, okey, dadu tu dia dapat 3, dia dapat RM4. So RM4 darabkan dengan 1/6. Okey. And then plus dengan dia loss RM1. Dia loss RM1 sekiranya dia dapat selain daripada nombor 3. Okey. So you calculate 4/6 tolak 5/6. So negatif 1/6. Negatif 1/6 lebih kurang rugilah. Rugi RM 0.174 sen. So dengan erti kata lain, dia akan rugilah. Okey, dia akan rugi. Conclusion dia, expectation dia, expected to loss. To loss, berapa dia rugi? Okey, 174 sen. Sebab apa dia loss? Sebab dalam dadu tu ada 6 nombor. Sedangkan Lily ni dia akan bagi duit RM4 kepada Zainal sekiranya dia dapat nombor 3. So kebarangkalian untuk dia dapat nombor 3 ni 1/6. 1/6 daripada total up ni. Tapi kerugian dia, kalau dia tak dapat nombor 3, dia kena bayar RM1. Jadi 5/6. So nampak kat situlah expectation dia akan loss lah. Okey, dia akan loss. So you buat dalam bentuk table baru you boleh nampak lah. Okey.
Next. Okay, next kita tengok last question. Okay, last question. Yang ni pun kamu boleh guna dalam bentuk table. Okay, dalam bentuk table. Okay, dia kata, how many head will you expect if you flip a coin twice? A coin twice. Okay, you boleh berjaya ke tidak you nak dapatkan head. Okay, heads. Okay, berapa banyak? So, you buat dalam bentuk table supaya kamu lebih nampak lah. Okay, number of head. Okay, number of head. Okay, yang ini probability X. Okay, probability X sama dengan X lah. Okay, so sample space kita sebab dia dah baling 2 kali kan. Okay, kemungkinan kamu akan dapat head and head. Okay, dua-dua balingan dapat head. Okay, head and tail, head and tail, tail and head, dan tail and tail. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, adakah number of head kamu nak dapatkan head kosong? Kosong, that means is dua-dua bukan head. Dua-dua bukan head. Yang ni lah tail and tail. Tail and tail, that means is kamu tak akan dapat. So, sample space kita adalah NS kita adalah 4. Okay, so kemungkinan kamu akan dapat tak ada satu pun head. So, satulah 1/4. Okay, yang kedua, satu sahaja head. Okay, satu sahaja head. So, ada dua kemungkinan lah. Sama ada head and tail ataupun tail and head. So, 2/4. 2/4. Okay, yang seterusnya, dua-dua head. Dua-dua head of course lah 1/4. Okay, 1/4. So, expectation kita, jumlah expectation kita 1. Okay, 1. So, expectation untuk X ni dia nak dua-dua head adalah, okay, kosong. Okay, kita tengok table ni kosong darabkan dengan 1/4 tambah 1 2/4 tambah 2 1/4. Okay, so kamu akan dapat ni of course lah cross. So yang ni kamu akan dapat 1/2 tambah 1/2. So 1. Expectation kamu akan dapat 1. So conclusion dia, expected, okay, expected to appear, okay, to appear dua-dua head adalah 1, iaitu success. Success lah. Kemungkinan kamu akan berjaya mendapatkannya. Sebab dia kata how many heads will you expect. Okay, so kamu baling tu, kemungkinan kamu nak dapat head tu ada. Alright. Okay, kelas, faham? Faham. So ni adalah expectation. So kamu boleh buat dalam bentuk table. Okay, supaya kamu nampak dengan lebih jelas. Okey, itu sahaja untuk hari ini.